Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya kami telah tetapkan di dalam Zabur, di dalam Lauhul Mahfuz, bahawa bumi ini akan kami wariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Sadaqallahul Azim. Yang dimuliakan pengurusi majlis program kita pada malam ini, yang dihormati lagi dikasihi yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Yang dihormati lagi dikasihi yang berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang dikasihi lagi dihormati yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, juga Naib Presiden PAS. Yang dihormati lagi dikasihi Datuk Wira Marzuki Yahya, Setiausaha Sekretariat Proklamasi Orang Melayu, Al-Fadil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, Presiden NGO Geng Ustaz. Yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus, Usturuhjaya PAS Negeri Selangor, Datuk Seri Engineer IR Muhammad Zain Muhammad, Timbalan Pengurusi Proklamasi Melayu. Seterusnya kepada Datuk-Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-tuan, hadirin, hadirat, seluruh yang hadir dalam program kita pada malam ini, yang kita namakan sebagai bicara negarawan dan agamawan untuk rakyat Malaysia. Saya mewakili Proklamasi Melayu dan juga NGO JU yang menganjurkan program ini, mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan semua dalam program yang kita kira sebagai program yang penting, iaitu menggabungkan menggabungkan negarawan dan agamawan untuk kita membincangkan masa depan negara kita, masa depan bangsa, masa depan ummah kita. Bila mana kita berada dalam keadaan orang-orang Melayu, seolah orang-orang Melayu dan Islam semacam berada dalam suasana yang diancam, dan kita sentiasa dianggap sebagai golongan-golongan yang dinafikan hak, sehingga tanah Melayu kita dinafikan daripada hak milik orang-orang Melayu. Islam berada dalam keadaan diancam dengan kemunculan izm-izm dan ideologi-ideologi yang menyesatkan ummah yang diberikan laluan untuk bergerak secara bebas dalam negara kita. Dalam keadaan dan situasi sebegini, adalah wajar untuk kita sebagai orang-orang Melayu Muslim bangun, kita keluar daripada sempadan, merentasi sempadan-sempadan politik, merentasi sempadan-sempadan kaum dan puak. Kita bergabung untuk kita mengukuhkan kekuatan, kerana kita menyedari tidak ada orang yang akan memikirkan masa depan negara, agama dan bangsa kecuali kita. Dan ini merupakan suatu perkara yang penting untuk kita lihat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, negara kita dan sejarah bangsa dan negara kita merupakan sebuah sejarah yang cukup hebat, tetapi kemudian dinafikan kehebatan kita. Malangnya kita orang-orang Melayu sendiri dan bangsa Muslim sendiri, kita tidak menyedari kekuatan kita.
Kita tidak menyedari bagaimana kehebatan yang pernah kita miliki. Kita melihat tidak ada bangsa di dunia ini yang paling banyak membangunkan kerajaan-kerajaan selain daripada bangsa Melayu. Ini dapat kita lihat dalam sejarah Eropah, dalam sejarah Arab. Sejarah Melayu adalah merupakan bangsa yang paling banyak membangunkan kerajaan dan memberikan manfaat kepada dunia seluruhnya. Kita melihat dalam sejarah Melayu. Dalam sejarah Melayu, 3 empire besar dibangunkan oleh Melayu, yaitu Empire Sriwijaya, Empire Majapahit, Empire Melaka. Kemudian kita melihat di Indonesia, tumbuhnya kerajaan-kerajaan Melayu Islam di serata Indonesia. Di Indonesia saja ada sebanyak 286 kerajaan. Tidak termasuk lagi di tanah Melayu, di Brunei, di Filipina. Di Nusantara ini dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam. Ini perlu dikembalikan semula kegemilangan kita. Kita jangan rasa lemah. Kita jangan rasa rendah diri. Jangan rasa remeh apabila kita diremehkan oleh orang-orang lain. Kita kena bangkit dan bangun. Dan kekuatan Melayu ada 2 kekuatan besar. Yang pertama Islam. Untuk mengembalikan kekuatan Melayu, jangan tinggalkan Islam. Dan ini sejarah yang telah terbukti. Bagaimana ulama-ulama mendampingi para raja-raja. Mendampingi sultan-sultan. Mengislamkan sultan-sultan. Mengislamkan kerajaan. Dan bahkan ada ulama-ulama yang menjadi kerajaan, menjadi raja. Dan ada yang menjadi penasihat raja-raja. Gabungan negarawan. Gabungan ahli-ahli politik. Gabungan kerajaan dan pemerintah dengan peranan-peranan besar ulama telah memberikan kekuatan besar kepada Melayu Muslim di Nusantara dan dunia ini. Ini perlu kita kembalikan. Maka untuk menguatkan Melayu, kita mesti mengambil Islam sebagai asas kekuatan yang paling ampuh dalam mengukuhkan kekuatan kita. Tuan Guru Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi sering membacakan kepada kita ucapan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, a'azzanallahu bil Islam wa mahma nabtaghil izzata bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita dikuatkan oleh Allah dengan Islam, kata Sayyidina Umar. Islamlah yang menguatkan kita, memuliakan kita, mengangkat kedudukan kita. Maka jika kita mencari selain daripada Islam sebagai sumber kekuatan, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan yang pertama, Melayu mesti berpegang teguh kepada Islam dan mesti mengamalkan Islam. Yang kedua, untuk menguatkan kekuatan Melayu, Melayu wajib memiliki kuasa politik. Mesti memiliki kuasa politik. Bukan sunat, bukan harus, tapi Melayu wajib memiliki kuasa politik. Kerana kuasa politik inilah yang menjaga maruah kita, menjaga Islam, menjaga bangsa dan menjaga negara. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, apabila kuasa politik kita terlepas kepada orang lain yang menguasai politik, kita akan menjadi mangsa kepada mereka. Islam akan dirobohkan, bangsa akan diremehkan, negara akan dikongsikan secara tidak adil dan dinafikan hak kita sebagai tuan kepada negara ini. Oleh kerana itu tuan-tuan, pada malam ini kita kembali untuk kita bersatu, merentasi sempadan puak kaum dan mazhab. Kita kembali untuk mengukuhkan kekuatan kita. Di saat kita dilemahkan oleh orang lain, maka perjuangan kita masih terlalu panjang dan kita mesti bangkit dan bangun. Dan pada malam ini kita menterjemahkan kecintaan kita kepada agama, kepada bangsa dan kepada negara kita untuk kita mendengar bicara negarawan, tokoh kita yang tidak asing dalam negara kita, diakui oleh dunia, juga tokoh agamawan yang diakui oleh dunia. InsyaAllah saya mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan semua dan kita memberikan perhatian kepada program ini. Mudah-mudahan menyatukan hati kita semua, bukan sekadar menyatukan semangat, tapi menyatukan hati kita semua, kecintaan kita semua kepada agama, bangsa dan negara kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.